Assalamualaikum. Semangat. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar? Lama tak bersiaran ya. Dalam minggu lepas saya ingat ada dalam 2-3 kali je saya live kan. Tapi memanglah sejak ni sibuk sikit. So apa khabar you all? Saya harap semuanya berjalan lancar, semuanya baik ya. Tuan John Junaidi, apa khabar? Baru mula live ya tuan. Saja sembang-sembang santai ya. Hari ni Grand Gallery. Hai. Hari ni saya nak share satu tajuk ayam sabung, rooster fight, chicken fight, rooster fight ya, ayam sabung, kisah ayam sabung. Ayam sabung ni alhamdulillah sihat saya tengok tuan punya aktiviti banyak hebat insurans tak kaful, okey, fine terbaik tuan. Kalau free main minum. Ini minum di Old Town White Coffee. Old Town White Coffee. What did I say? Halina Mills. Okey. Kisah ayam sabung ni ayam sabung fighter. Saya ni di Seri Gombak. Saya tuan pun orang dulu berapa tu kan. Saya di Seri Gombak ni di Prima Gombak. Old Town Cafe Prima Gombak. Selalu saya live main-main je tuan. Saja nak galakkan orang online. So buat 21 day challenge and 2190 formula. Buat sesuatu berterusan selama 21 hari, dia akan jadi satu habit, jadi satu tabiat. Lepas 21 hari tu kita mula buat secara macam lebih rela. Kita teruskan selama 90 hari, dia akan jadi satu lifestyle ya. Saya dah melepasi 21 hari. Jadi memang bila sibuk-sibuk tu mencari jalan nak buat juga Macam hari ni tadi usaha datang jugalah, duduk sambil-sambil sebelum balik tu buat live sekali ya. Jadi kisah yang sabung ni tuan. Mai datang minum. Saja sembang-sembang. Kisah ayam sabung ni ayam sabung ni satu pertamanya dia dibelai tau. Sebelum nak lawan tu orang belai ayam tu dulu. Dia urut-urut, dia bagi makanan special, jagung yang diproses dengan baik ya. Makanan dia memang hebat lah. Dan dia rumah dia tu pun, reban ayam dia pun elok, setengah-setengah tu siap ada aircon, reban ayam yang bersih, yang dicuci tak ada najis, dia berbumbung, dia tidak kena hujan. Jadi ayam sabung yang disayangi. Ayam sabung tu maknanya selalu menang lah. Di Malaysia ni dah jarang ada orang judi ayam sabung tapi masih lagi ada orang buat pertandingan ayam sabung, ayam lawan Pertandingan ni maknanya siapa yang menang seorang dapat hadiah lah. Tapi judi ni masih berlaku di Indonesia, di Thailand. Malaysia ni kalau berlaku lagi saya tak pastilah. Kalau dalam cuk-cuk kelapa sawit tu orang buat judi sabung ayam Jadi tuan punya ayam ni dia bangga ada ayam yang selalu menang. Taji dia diasah, kadang-kadang disarungkan lagi dengan besi bagi dia lebih kuat, diikat dengan baik, taji yang dibuat dan makanan dia bagus. Dia dukung ayam tu lah macam dukung anak. Jadi itu selalunya ayam sabung yang jago lah, yang menang Dan ramai orang bila datang, orang selalu kerumun ayam, tengok ayam tu makan berkokok, orang kerumun, orang suka tengok. Dia selalu dari tempat pertarungan tu dia letak dalam sangkar kecil. Orang suka kerumun tengok ayam tu. Selagi ayam tu menang, selagi ayam tu juara, selagi ayam tu pandai berlawan, selagi itulah ayam ni akan dibelai, disanjung, dimanjakan, diberi makanan yang special, diletak di rumah yang baik. Tapi apa berlaku bila ayam ni kalah? Bila ayam sabung, biasalah dia pun ada faktor tua. Ada faktor tua Sampai saya minum dulu. Ayam ni pun ada faktor tua. Jadi bila ada yang muda mula datang, yang lebih gagah, lebih berani, maka dia pun kalah
Pertama kali kalah okey lagi. Kena 2-3 kali, dah 3-4 kali kalah, ayam tu kadang-kadang dijual, disembelih ataupun dibiar bebas seperti ayam-ayam yang lain. Tidak lagi dibelai, tidak lagi diletakkan dalam rumah khas. Dia bercampur dengan ayam-ayam lain dan tidak ada orang tengok. Itulah berlaku pada ayam sabung. Samalah sebenarnya berlaku pada manusia. Boleh bayangkan tak sama dengan manusia? Manusianya masa dia berjaya, dia hebat, dia disanjung, dia diraikan. Datang satu majlis, orang semua kumun dia, panggil duduk, bagi tempat yang duduk yang istimewa. Jadi sama juga artis ke, ahli sukan ke, businessman ke, agent yang berjaya selalunya disanjung, diraikan, disorak, ditepuk. Tetapi bila mereka jatuh, bila mereka tidak lagi berdaya saing, mereka lagi tidak hebat, sama artis ke, tak kira lah, bila mereka telah mula gagal, orang pelan-pelan lari jauh-jauh daripada mereka. Mereka tidak lagi disorak, mereka tidak lagi disanjung, mereka tidak lagi diletakkan tempat yang istimewa. Mereka dibiarkan bersama dengan orang yang ramai. Ini kehidupan dengan ayam sabung ni lebih kurang sama, tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat, memang sama berlaku. Ini realiti kehidupan. Seperti mana ayam sabung tadi tu dibiarkan begitu saja, begitulah juga manusia. Bila kita hilang, kita tidak lagi berjaya, kita tidak lagi jawatan tinggi. Dulu kita di jabatan kerajaan, kita ketua jabatan, pangkat tinggi, gelaran Datuk, Tan Sri. Tapi bila kita pencin, kita tidak diperlukan lagi. Kita duduklah di ceruk-ceruk kampung, di rumah-rumah, mungkin rumah besar juga, tapi tidak ada siapa meraihkan. Orang tak kenal kita. Kita pergi masjid pun kita duduk belakang, tak ada orang panggil kita ke depan, tak ada orang sapa kita. Jadi itu pun sama berlaku di mana ahli sukan yang dah tidak boleh bersukan dengan baik, mereka terabai. Duduk di kampung-kampung, kadang sakit, susah, tak ada orang yang beritahu. Sama lah juga artis-artis. Kita baru banyak dengar cerita-cerita artis-artis lama yang terabai, yang terbiar. Sebabnya dia tidak lagi disanjung seperti ayam sabung tadi. Yang menang selalu disanjung, yang kalah selalunya ditinggalkan. Jadi hari ni saya terbaca satu artikel. Itu kisah ayam sabung Nabi lah. Pengajaran ni tuan-tuan sekalian, bila kita somebody, kita berjaya, kita tengah popular, kita akan disanjung. Dan bila kita tidak lagi popular, kita telah tidak lagi diperlukan. Kita terabai di tepi jalan. Tak ada orang datang meraihkan kita. Jadi kita kena terima realiti kehidupan ini dan kita kena move on. Jangan bersedih. Kita buat kelompok kita yang baru, yang orang tidak apa kenal, yang kita mula belajar berkenalan dengan orang baru. Okey, hari ni saya terbaca bukanlah satu artikel, mungkin viral kot dekat WhatsApp ada kot. Saya terbaca satu kisah, dia kata doktor menggalakkan orang tua banyak bercakap. Kadang-kadang kita biasa dengar ya, isteri muda dia kata orang tua ni asyik membebel dia. Anak-anak ni kadang dia kata ya aku ni asyik bercakap ya, tak berhenti-henti. Jadi yang mana cucu-cucu muda kecil-kecil ni dia suka. Atuk dia main cerita-cerita tu, dia suka. Tapi yang dah besar-besar ni, dia sampai boleh hafal skrip ayah dia. Jadi sebenarnya doktor suruh biarkan orang tua bercakap. Biar dia bercakap banyak. Saya rumuskan ada 3 perkara kebaikan bercakap banyak. Cakap banyak pada kebaikan ya. Hebat lah. Saya roti bakar ni, saya suka celup dalam kopi. Saya datang Old Town White Coffee ni, selalu white coffee upsize, roti bakar, itu je. Tapi kalau isteri saya, dia cuba macam-macam, satu dia cuba. Hari ni dia cuba ni, apa ni tadi? Coconut candy white coffee. Tapi memang sedap lah. Saya bawa, tapi wife saya lebih berani mencuba lah. Saya ni ambil yang sama je selalu. So
Apa manfaat banyak bercakap? Pelik Selalu kita suruh orang tua, sudahlah, janganlah banyak sangat cakap. Selalunya siapa yang macam tu? Bila isteri tu dia orang muda sikit lah. Kalau isteri tu sebaya dengan dia pun sama-sama. Biasa tak dengar di kampung dulu kan, orang tua bercakap dalam kelambu, dalam bilik tidur, dengar dia bercakap ngeng, tak berhenti-henti. Bangun pagi dekat dapur dia pun bercakap, kan tengah hari kan dia pun bercakap. Bila berdua je dia bercakap, sambil-sambil kat kebun bersembang je. Jadi budak-budak muda dia tak suka. Sebenarnya bercakap banyak ni bagus. Biarkanlah orang tua bercakap banyak. Ada manfaat ini untuk orang tua Pertama orang bercakap banyak ni, otak dia akan jadi aktif. Kenapa otak kita aktif? Sebab bahasa kita dengan pemikiran kita, dia akan sinkronisekan. Dia terutama yang jadi cakap cepat. Kalau kita cakap slow ni macam kita berfikiran terlambat, kita dapat nak fikir ayat, nak cakap bahasa. Tapi bila kita bercakap cepat ni, sebenarnya pemikiran kita dengan bahasa kita lancar. Sebab tu kadang-kadang kita tersasul cakap. Tadi saya sebut kopi, saya kata kafi. Old Town White Coffee. Jadi itu cakap cepat lah tu. Tapi sebenarnya bila kita bercakap cepat, bahasa dan pemikiran kita akan synchronize dan dia jadi otak akan cepat jalan. Sebab apa? Sebab bahasa ni dia kena berantai-rantai kan. Bila kita cakap dia kena satu-satu. Dia ada, walaupun ruling dia tu ada grammar, dia ada nahu, dia apa semua tu. Tapi bila kita bercakap ni, kita dah tak fikir benda tu. Kita bercakap dan dia punya flow tu akan datang. Otak tu akan berfikir. Otak fikir, dia sampaikan pada mulut berkeluar berkata-kata. Jadi benda tu menunjukkan otak tu aktif. Jadi otak ni akan jadi alert, sentiasa alert dan jadi cekap. Jadi dia dapat mengelakkan penyakit nyanyuk. Salah satu. Sebelum ni saya selalu share untuk orang elak nyanyuk, banyak membaca, baca Quran. Baca Quran bersama dengan tafsir. Sebab tafsir daripada kanan ke kiri, Quran daripada kiri ke kanan, betul, terbalik. Quran daripada kanan ke kiri, minta maaf, tafsir daripada kiri ke kanan. Jadi otak tu akan berlawan-lawan. Jadi bagus. Selalu untuk elak nyanyuk kena banyak membaca. Tapi bercakap pun boleh mengelakkan nyanyuk. Dia akan jadi, otak akan jadi alert, dia akan jadi cekap. Sebab nak cakap ni dia kena ada ilmu, dia kena korek ilmu lama dia. Kena pula dia cakap, selalunya kadang-kadang dia bercakap benda yang sama berulang-ulang sebab dia tak cabar korek ilmu dia. Korek. Kalau you all dengar saya punya live, saya ingat ada dekat 25 kali, 26, 27 kali, hampir semua tajuk berbeza-beza. Hampir lah. Kok ada yang tersama tu, mungkin tersilap lah. Peringkat awal tu isi saya tegur, dia kata asyik cerita sama je. Jadi peringkat awal tu jadi baru saya perasan. Jadi nak cerita banyak ni, dia sebenarnya otak ni akan alertkan kepala kita, dia panggil balik old memory, dia tarik yang kata subconscious mind ni apa semua dia akan keluarkan. Jadi otak kita akan dapat elakkan nyanyuk dan otak akan mencekap. Ini salah satu benefit cakap cepat ni juga adalah pantulan pemikiran yang pantas. Dia kena pemikiran tu spontan. Dia tak payah, kecuali macam ni kita nak cakap apa dia aku nak cakap, itu pemikiran dah lembab. Dia bila dia spontan tu, dia jadi pemikiran, pantulan fikiran yang laju tu, menunjukkan otak dia cakap sangat bagus. Dan memang kita kena galakkan orang bercakap banyak berbanding dengan orang pendiam. Pendiam ni cepat nyanyuk. Berhati-hati, orang tua yang banyak diam tu, ajaklah dia bersembang selalu. Sebab nanti dia akan cepat nyanyuk. Dia akan cepat nyanyuk. Dan kadang you perasan orang tua kan, dia lost speech tau. Dia cakap dia cakap sebenarnya, tapi dia hilang, pemikiran dia tidak boleh hantar bahasa apa yang nak pakai. Jadi dia cakap saya biasa tengok orang tu macam. Jadi sebab pemikiran dah tak cakap, dia tak boleh hantar ke mesej apa yang nak dicakap. Jadilah macam kita dengar macam bebel, tapi memang sebenarnya tak kata apa-apa. Jadi elok biarkan orang bercakap banyak, galakkan orang tua bercakap banyak, dan elakkan dia pun mendiam diri. Kena ajak mereka bercakap supaya mereka tidak nyanyuk dan otak mereka alert, maka mereka akan jadi aktif. Dan selepas beberapa kali
contoh saya lah, saya dah 58 ni lah, tak bersedar 58 tahun ya. Kalau dari segi umur dah orang tua, tapi kita masih lagi semangat orang muda apa semua tu. Tapi bila saya buat live selama 21 hari dulu, dan sekarang dah masuk, saya ingat 27-28 hari, sentiasa mencari idea apa nak cakap. Jadi, dan bila kita terbaca satu artikel, kita cepat ingat dan kita dapat. Jadi itulah dia maksudnya tu. Jadi otak kita, mencabar otak kita jadi aktif. Jadi galakkan orang tua bercakap, jangan bagi dia diam sangat ya. Kedua, bercakap ni release tension. Pernah terfikir tak? Kan selalu orang dulu kan, bukanlah orang dulu kan, kita kadang-kadang kita ada satu perasaan yang kita nak cakap, kita tak cakap. Jadi kita tersimpan. Orang panggil terbuku hati. Kenapa terbuku hati? Sebab simpan benda tu, kita tak cakap. Jadi sebenarnya tak bercakap ni jadi tension. Bila kita bercakap ni sebenarnya, kalau kita lepaskan pandangan kita, janganlah sampai menyinggung orang, tapi bila kita lepaskan pandangan kita, kita akan release tension. Otak kita kurang pening. Bila kita pening ni sebab kita berfikir-fikir tapi kita tak berkata-kata. Jadi otak kita pening, kita jadi berat, kita rasa terbuku, kita rasa sesak nafas. Jadi kita kena, wah, orang kaya, jutawan, Syazwan, apa khabar? Sembang-sembang kosong ni Wan. Jadi bila orang bercakap ni, dia sebenarnya macam orang kata terbuku hati kan. Dia bila dia bercakap, dia, ini sharing simple-simple je Wan. Kalau yang dah lepas dia kena tengok balik lah I punya record. Tajuk dia hari ni kena galakkan orang tua bercakap, supaya dia aktif. Ada 3 manfaat dia. Manfaat pertama tadi, dia otak tu jadi alert, jadi aktif. Jadi dia elakkan menyanyuk. Dan kena hindar orang tua duduk diam. Diam, tidak berkata-kata. Keduanya, dia release tension. Bila kita, sebab kita sebenarnya bukan orang tua saja, orang muda-muda pun tiba-tiba dia ada benda nak cakap, dia tak cakap, dia jadi pening tau. Dia pening sebab dia apa? Dia jadi tension. Benda tu tersimpan. Lama-lama dia, orang kata, makan hati ya? Simpan satu hari tu, tiba-tiba entah macam mana hati tu dia usik, dia meletus. Tu dia mengamuk, dia marah kan, sebab dia diusik. Jadi sebenarnya berkata-kata ni, dia akan release deep tension, sebab dia akan luahkan perasaan dia. Spoke out, orang kata, cakap pandangan anda Tapi berhati-hati. Saya ada satu topik sebelum ni saya share, bagaimana bercakap tanpa menyakitkan hati orang. Jadi hari ni kita suruh orang bercakap, lepaskan tension dia, tapi ada cara supaya orang tidak tertekan. Sebab kata-kata ni dia akan melekat. Bila kita kata sesuatu pada orang, orang akan ingat lama. Jadi itu yang kata terbuku di hati tu ya? Jadi elakkan benda macam tu. Jadi kita pasti, tapi kena bercakap, luahkan, orang kata luahkan perasaan. Sebab tu kalau good listener, kita dengar orang bercakap sampai kadang-kadang orang menangis kan, sebenarnya dia tersimpan lama. Dia biarkanlah dia bercakap, kita biar good listener, kita dengar saja ya? Itu yang kedua. Ketiga, bila orang bercakap, otot ni bergerak tau. Jadi bagus untuk exercise muka. Jadi bila kita bercakap, semua ada otot-otot bergerak ya. Ni otot-otot bergerak. Bila kita cakap, otot bergerak, dia riliskan ketegangan muka ya. Dan bila kita bercakap, kita nak dengar sama. Kalau kita tak dengar, itu jadi orang bisu tu sebenarnya kadang-kadang dia bukan masalah bisu. Memanglah ada orang isu dia tekak, dia anak tekak, dia tak boleh bercakap kan. Tapi kadang-kadang tu sebabkan dia tidak mendengar, maka dia tidak bercakap. Sebab dia tak tahu ayat apa, dia tak pernah dengar. Jadi bila kita banyak bercakap, juga kita exercise kita punya telinga. Dan telinga kita ni alert dengan mata kita. Bila kita dengar satu benda kan, tiba kita tengok. Jadi itu maknanya kita telinga dengan mata dah synchronize. Jadi bercakap ni muka, mata, telinga. Dan juga tekak kita exercise ya. Cik Ariana Nurul ya. Saya dah nak habis dah. Manfaat bercakap banyak yang ketiga ya. Manfaat bercakap banyak yang ketiga, melatih otot muka dan alertkan telinga dengan mata, dengan bunyi. Jadi kita dapat hindar masalah mata pekak, telinga mata pekak lah. Telinga yang pekak ni dapat hindarkan. Sebabnya bila kita cakap, kita nak dengar. Jadi bila kita tak dengar tu, kadang kita cakap kuat kan. Dan itu orang selalu marah, kau ingat aku pekak. Sebenarnya dia bercakap kuat bukan sebab orang tu tak dengar, sebab dia sendiri tak dengar. Beza tu ya.
orang bercakap kuat bukan sebab orang tak dengar, sebab dia sendiri tak dengar. Jadi jangan kisah kalau orang kata, "Oi, kuatnya cakap, sakit telinga aku. Kau ingat aku pekak?" Kadang-kadang bergaduh kan sama isteri, "Kau ingat aku pekak ke?" Bukan masalah orang tu pekak, tapi masalah telinga dia sendiri tak dengar, maka dia cakap kuat. Jadi mata dan telinga ni akan lebih alert. Sebab bunyi ni, bila telinga kita bunyi, mata kita akan ikut bunyi kita. Ya, kadang kita terdengar tang sana kan, kita pun balik. Itu jadi mata kita dengan bunyi ni akan synchronize. Jadi memang itulah manfaat ni. Ingat ya, doktor kata biarkan orang tua banyak bercakap, dan kita orang muda kena belajar. Maknanya kita pun kena bercakap. Manfaat dia, saya ulang balik. Yang pertama, dia akan elakkan nyanyuk. Pemikiran dan percakapan kita kena synchronize, maka dia, otak kita jadi cekap, jadi kita jadi alert, kita jadi pantas, pemikiran kita yang baik, maka kita dapat elakkan nyanyuk. Kedua, kita dapat release tension. Sebab bila kita bercakap, kita akan share apa yang terbuku, apa yang tersimpan, jadi kita share, release tension. Ketiga, dia bagus untuk exercise otot-otot muka, telinga dan mata. Jadi semua ni akan menyebabkan pergerakan disebabkan kita bercakap. Dan last but not least, semua tiga perkara ni dapat menghindarkan penyakit Alzheimer. Alzheimer ni penyakit orang tua yang nyanyuk, yang tak ingat jalan balik. Jadi ini sangat bagus. Galak kalau orang tua bercakap. Kalau orang tua kita tak bercakap, kita kena cakap dengan dia. Ya, kena selalu cakap dengan dia. Arwah mak saya dulu, dia meninggal tahun lepas, 15 Februari baru ni. Cukup-cukup setahun dia meninggal. Ya, sama-sama kita sedekah Fatihah pada mak saya. Al-Fatihah. Ya. Jadi mak saya di akhir-akhir ayat dia tu, dia bercakap tapi dia bla 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 bla. Dia tak dapat keluar perkataan. Sebab apa? Otak pemikiran tu dah tak dapat cari bahasa yang sesuai untuk dia. Tapi dia nak bercakap, jadi otak tu lambat hantar, menyebabkan dia bla bla bla. Tapi bila saya perasan, bila saya duduk dekat dia sebelah, saya bercakap dengan dia pelan-pelan, cakap. Akhirnya dia keluar perkataan, "Kamu datang dari mana? Kamu dah makan ke? Mana anak kamu?" Faham tak? Dia kata, "Aku kenal kamu. Kamu ni anak aku." Jadi tapi masa mula-mula jumpa tu, dia bla 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 je tu. Tapi lepas duduk, selalunya dalam sejam, kalau saya lama dekat sebelah dia datang balik. Tapi dengan syarat kita kena bercakap dengan dia. Sebab tu kalau ada orang tua yang pendiam, kena kerap bercakap dengan dia, galakkan dia bercakap. Kalau boleh sama-sama ajak dia baca Quran, ya. Kita selakkan newspaper depan dia, kita baca depan dia kuat-kuat, tunjuk baca buku, supaya otak dia alert balik. Jadi itulah share saya hari ni. Selalu saya jadualkan saya punya share live pada pukul 11, tapi tadi saya mula dalam 10.38 je tu, ya. Dan alhamdulillah tak lama sangat, ya. Sizzling Aisyah. Apa khabar semua, ya? Jadi itulah saja daripada saya hari ni. Hari ni hari yang ke berapa saya dah lupa dah. Tapi ingat, ya, 2190 formula. Buat sesuatu perkara selama 21 hari secara paksa akan menyebabkan kita jadi satu tabiat. Dan selepas 21 hari dia akan kita buat dengan secara rela hati. Berterusan selama 90 hari dia akan jadi satu lifestyle kita, satu kemanisan. Contoh terbaik saya nak buat live ni. Saya rasa dulu buat sekali, dia itu tak buat. Itu cuba lagi sekali tapi tak buat. Tapi bila saya paksa buat selama 21 hari, walaupun tak ada orang tengok, krik-krik lah, live saya krik-krik. Tapi kalau recorded tu, IGTV dekat IG tu, dalam 40 orang, 60 orang melihat. Sama dia tengok sampai habis, saya tak tahu lagi lah macam nak check. Tetapi nak ceritanya, dia akan jadi satu ketagihan untuk bercakap. Sebab apa? Sebab saya dah lalukan 21 hari tu saya tak pernah miss. Ada 2 kali miss, tapi saya terus sambung 21 hari, 21 topik. Semua topik berbeza. Kok ada sikit-sikit sama-sama tu tak pasti. Lepas tu masuk hari saya berterusan. Cuma dalam minggu ni saya agak sibuk sedikit, tak sempat lah. Mungkin saya kena tukar jadual yang awal sikit ke petang sikit, tapi belum lagi sempat lah. Hari ni pukul 10.38, 10.40 tadi saya mulakan live saya. Sebab saya nak elakkan pukul 11 tu. Sebab saya rasa 11 tu dah jadi macam penat. Sebab daripada pagi sampai ke petang aktiviti yang full, ya. Jadi itu saja daripada saya.
Saya doakan anda semua sukses, berjaya di bidang anda masing-masing, dalam kerjaya, dalam bisnes, dalam apa saja bidang anda. Saya doakan anda semua sukses. Ingat ya, sebelum tidur ambil wuduk, solat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau dapat 3 rakaat lagi bagus, dan baca surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk ni pun sama juga, guna formula 21 90. 23 ringan 30. Kedai nak tutup dah, dia minta bil. Sampai tutup lah kedai ya. Tapi saya makan tak habis lagi ni. Okay, so ingat balik ya, ambil wuduk, solat sunat witir. Kalau dapat 3 rakaat paling baik, tak dapat 1 rakaat je. Buat dulu selama 21 hari, buat 1 rakaat. Itu terus sampai 90 hari, buat 1 rakaat. Dan rasa manis, baru tambah jadi 3 rakaat. Macam tu, baru dia akan jadi satu gaya hidup. Sama juga baca surah Al-Mulk selama 21 hari tu. Mungkin baca 1 baris ke 1 ayat ke, tapi kita tingkat, dia ada 30 ayat je. Kalau betul-betul duduk baca, kalau dah lancar tu dalam 10 minit 15 minit. Baru-baru nak baca merangkak tu mungkin setengah jam lah. Tapi simple je, baca mula 1 muka ke 2 muka surat, 1 muka ataupun 2 ayat ke 3 ayat. 1 ayat tak sampai pun 1 baris. 1 baris yang pertama tu tak sampai 1 ayat tu tak sampai 1 baris. Minta maaf, terbalik-balik. So buat berterusan selama 21 hari, masuk hari ke 90 hari dia akan jadi gaya hidup. Jadi saya bukannya orang baik, tetapi saya berusaha untuk jadi baik. Semoga kita semua sukses. Semoga kita semua dapat mengubahkan dunia ini menjadi dunia yang lebih nyaman untuk kita hidup. Move on. Just fight another day. Just fight another day. Teruskan. InsyaAllah pasti kita capai impian kita, sehingga Allah akan beri ya. Wallahu alam. Jumpa esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bye ya. Yang baru join minta maaf.